berbalik, sebenarnya bila kita kahwin ni, kita sebenarnya memikul satu tanggungjawab yang berat. Kerana nak kena jaga isteri, nak kena jaga diri sendiri. Nanti kalau ada anak, nak kena jaga anak-anak. Jadi ini macam satu, kata orang beban lah, tapi beban ni sebenarnya fun lah kan. Kalau ada isteri boleh isi, boleh dan segala macam memenuhi keperluan kepentingan manusia ya. Faham aja. Dah ada halal dah. Tapi kalau contoh awak pergi US, duduk kat sana, ada kerja, tinggalkan isteri setahun, 2 tahun, tu kira macam mana kan? Tu kira jadi baru je lah tu tak? Amboi. Dari channel ni. Kalau gitu macam mana? Kalau orang yang kena kerja lama. Sebab lepas itu dia ada tambahan lagi. Dengan selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepada isteri saya. Kalau selama 2 tahun awak pergi tapi awak masih beri nafkah, maknanya masih continue pasangan suami isteri. Tapi kalau tak bagi nafkah, barulah datang syarat ini. Oh, jadi wakil pun boleh kasih nafkah lah. Memang. Nafkah yang duit je lah, nafkah batin tak boleh lah. Zahir. Zahir je lah. Kalau wakil kasih nafkah batin, aku tumpuk. Jadi pasal lah. Apa lah? Ibu apa? Awak cakap. Saya tak suka tak. Kena kahwin. Geramnya ya Allah. Kita buka. Kita dah bernikah. Tak payah angka. Macam mana nak jawab? Happy lah. Happy lah orang dah halal. Tapi tadi bila you Tadi tak. Tadi yang kasar-kasar semua ni faham tak faham? Faham mak ya, stres tau. Bila keluar rumah tu tak ingat apa-apa, ingat line aja you. Ya. Ingat line daripada rumah tu sampai ke masjid. Aku terima dekat rumah. I dah beli rumah sampai ke masjid berpeluh. Tu je kerja I. Awak I senang. tak payah ingat apa-apa. You senang, you cuma awak setuju dinikahkan, ya. Itu je. Oh mungkin lah sekarang mungkin. Tak mungkin. Alah. Tadi sekarang kita nak tahu tau. Apa tu nikah you tahu tak tahu? Tahu dah. Aku terima nikahnya. Itu je ke? Geram lah tadi ni. Nantilah jangan bergeram. Okay, tak apa. I ada friend yang boleh explain to you. You apa nak jemput orang, kita tak siapkan apa-apa. Tak payah lah, kita ada ni. Cukup lah. Bila dah datang? I boleh panggil dia anytime. You pakai ilmu gaib. Well, Memang kau ni. Well. Dari dulu aku suspect kau ada benda tak betul. tapi nak juga kan? Nak juga. Okay, Ila, apa kita nak panggil? Okey, bagi sebab panggil. Okay. Ustaz. Kan dah cakap. Kat sini pula ni. Assalamualaikum. Bukan saya. Dia. Saya Ustaz, saya. Duduk. Pasal ni student saya. Duduk. Jangan, kita tak marah pun. Duduk. Saya panggil Ustaz semua. Kenapa awak suruh kita ni? Saya suka menyeru orang bila I tengah dengan I punya. Saya baru tahu tau dia boleh main ilmu gaib. Victoria saya pernah try kat awak, ingat tak? Oh, dia tak. Apa yang Kau jangan macam bodoh-bodoh ni. Ustaz terkejut. Ini kan ustaz yang nikahkan kita. Yes, saya panggil dia ni. Dia nikahkan kita that day. He was so funny. Kelakar. Ya. Kenapa dia ketawa? Tak teringat lah yang dia buat kelakar. Tapi dah ketawa cerita sekali. Tapi nak cakap, Baru orang diorang ni ustaz bukan ni. simple-simple ni ustaz. Bukan. No. Diorang ni pernah masuk telebesen. Jadi besi muka-muka. Buat. Macam ustaz adik ni, bukan cacaran tau, dia pencetus rumah. Pencetus rumah. Tahun berapa ustaz? Dekat Malaysia. Tahun 2015. 2015. Which is Itu kita baru-baru dating tau.
Geram lagi. Geram. Tapi Ustaz Fakul tu bukan cara Dia masuk Indonesia. Indonesia Asia. Betul. Tahun berapa tu? 2017. Oh, tu kita dah tunang. Ih, keren banget sih. Ni dah seru Indonesia pula. Mesti tak dengar X kan? UBS kat Awak dah Batam ungkit, dah. awak dah ungkit. Tak apa, tu lain episod. Okey. Ni dah Okay. seru-seru. Nak Okey. tanya apa? Ustaz, actually I panggil kat sini pasal I nak tanya you pasal rukun nikah. Oh, Pasal dia tak tahu. Apa tak tahu dah nikah tak tahu. Oh, dia tahu tapi dia nak tahu lebih. ingat tadi jemput nak ajak makan malam. Tak ada kan? Macam lapar je. Oh. Order je lah. Nanti saya masak. Okey. But you have to tell us first rukun nikah. Okey, rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah banyak. Banyak. Nak kena ingat semua. Okey, berapa banyak? 5 je. Banyak tu. Banyak. Padahal satu dah banyak. Oh, satu dah banyak. Satu dah Oh. banyak. Apatah lagi 2. Apa? Oh. 5 lah, kena ingat. Okey, kita dengar. Okey, what's the 5? Yang pertama, mesti ada lelaki. Bukan bondannya. Boleh. Okey, ada lelaki. Yang kedua. Yang kedua, mesti ada perempuannya. Mesti ada perempuan. Betul ke ni perempuan? Kang-kang. Awak dah bernikah tau, jangan main-main. Dah bernikah. Kan? Ya. Kalau dah sah maknanya I perempuan. Kita dah datang. Yang ketiga, wali kepada perempuan. Wali. Datang bapak I. Bapak. Yang tu wali I tak Garang ada. tau. Garang. Pula. Bapak saya tak ada gigi. Apa itu hari nikah ada gigi? Lancar pula dia sebut tu. Lagi lancar daripada lelaki. Dia nak pasang lagi satu tu kat you. Yang keempat. Yang keempat, kena ada 2 saksi. Paling sikit lah, 2 saksi. Saksi Dua 25. saksi. Bukan Ada tahu 25. Saksikanlah. Kita minta dua saksi. Ada itu ada apa? Kita dah Ada. sah. Yelah, tahu Okey. lah. Yang Kalau ke-5. tak sah, saya kena tarik ni. Saya Of pilih course lesen. lah, tapi tak. Sah. Ada dua saksi tadi. Yang kelima, namanya sirah. Sirah ni bermaksud ijab dan kabul. Oh, sirap je saya tu. Sirap pun sudah. Sirap pun sedap buat Bandung. Tak lah. Ijab dan kabul. Ijab daripada wali, kabul daripada lelaki. Ijab dan kabul. Kalau kajol? Kajol nak syarikat. Di mana ada kajol, di situ ada syarikat. Jadi kalau tak ada rukun dia, tak boleh Tak sah lah. nikah lah. Tak boleh. Tak ada macam lain-lain pandangan ke kalau betul-betul tak ada. Kita cuba bayangkan. Ada yang ada 4-4, tapi yang pertama tak ada. Jadi yang perempuan nak kahwin dengan lelaki siapa? Betul juga Yang kedua tak ada. Lelaki nak kahwin dengan perempuan di mana? Betul. Ha. Kalau tak ada wali. Tak ada wali, tak ada perempuannya. Betul. Saksi memang Tapi boleh kat kalau mana. kalau nak nikah tu memang tak ada wali, macam tak tahu bapak pergi mana ke apa macam tu. Tu dia ada proses-proses dan prosedur dia. Jadi kalau tak ada, nak kena maklumkan pihak pejabat ROMM. Jadi nanti orang tahulah ada spesifik ataupun ada langkah-langkah dia macam mana nak cari walinya. Oh, Kalau dah boleh meninggal, lah. memang dah tak boleh carilah. Kalau masih hidup, sama ada tak tahu nak cari kat mana, tu boleh maklumkan kepada orang. Mesti ada wali. Kalau tak ada, akan turun kepada next wali. Sebab wali, urutan wali ni banyak. Dia mesti ada wali. Dia tak boleh tak ada wali. Kalau dah betul-betul tak ada, tak dapat cari pun. Contoh dia tu anak anak angkat lah. Tak tu cari bapak. Macam mana tu? Kalau gitu, tak ada sesiapa pun. Tak ada adik-beradik lelaki, tak ada pakcik, tak ada anak saudara. Dia semua solo. tak ada. Dia solo. Dia perlu diwali oleh wali hakim. Hakim mana? Jiran situ bukan? Jiran kita that time Bukan tu kan? Bukan hakim tu kan? Bukan hakim tu kan? Bukan nama hakim. Wali hakim. Bukan dia lah. Tak, orang yang bekerja di wali tu nama dia hakim. Bukan. Wali hakim dekat sini kira kadi lah. Kadi yang ada power untuk nikahkan. Imagine orang nama Hakim je boleh jadi wali. Nama awak apa? Nama saya. Tak ada cakap. Jangan. Oh, bertanya. Nak tanya. Adik. Tak adik, tu hari kan bila nak nikah tu dari rumah sampai ke tempat masjid tu, apa ni asyik repeat tu lepas nikah. Tapi kita dah sibuk sangat repeat lepas nikah tu pasal takut nanti kita tersasul apa kan. Jadi nak tanya maksud di sebalik nikah tu apa? Maksud dia.
orang sebut-sebut nikah je, aku terima nikahnya. Tapi Ya. apa maksudnya kan? Minum saya pun minum juga jealous. Minum. Boleh, terima kasih tuan rumah. Minum. Dah kau air? Tadi tak ada. Ah, Tiba-tiba naik. Ada kata ada ilmu. Memang kau. sebenarnya Ah. kan nikah ni adalah suatu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memenuhi keperluan sebagai manusia. Jadi bila kita sebut saya nikahkan awak, kadilah kemudian awak pun jawab saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Jadi kan kalau kita fikir balik-balik, sebenarnya bila kita kahwin ni, kita sebenarnya memikul satu tanggungjawab yang berat. Kerana nak kena jaga isteri, nak kena jaga diri sendiri. Nanti kalau ada anak, nak kena jaga anak-anak. Jadi ini macam satu, kata orang beban lah. Tapi beban ni sebenarnya fun lah kan. Kalau ada isteri boleh kisi, boleh dan segala macam memenuhi keperluan kebanjiran manusia ya. Faham aja lah. Dah halal dah. Dapatlah melakukan hubungan seks dengan cara yang halal, sihat, lagi sopan. Bukan sedap. Sebab pasal sedap ni, ada orang kahwin, dia nak kahwin ramai. Suka nak kahwin lebih dari satu. Tak salah. Cuma kalau dapat berlaku adil. Ustaz berapa bini ni Ustaz? Saya telah menetapkan ke atas diri saya satu Nasib saja. baik dia cakap satu. Nasib baik. Ada niat nak pasang ke satu? Na'udzubillah bidzalik. Kalau nak tadi dah depan mata ni kita bayar saya jadi wali. Boleh tak? Janganlah. Saya dengan dia kawan, so bolehlah secara sir lah kan. Jadi tu maksud di sebalik nikah Akad nikah, ya, pernikahan itu sendiri. But you know after you dah akad nikah, you said the taklid. Ah, So ini that you dia have to go orangnya. through apa tu taklid? Sekiranya saya meninggalkan isteri saya sampai terbebek lidah Ustaz. Ya. Panjang sangat tak pendek kan teks dia. Pasal itu memang dah ditetapkan. Pada tiap-tiap kali saya meninggalkan isteri saya dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, tu semua memang ada maksud-maksud Siapa yang buat tersendiri. ni? Ini adakah satu dunia orang Islam pakai sama ke atau Singapura? Telah disepakati oleh fuqaha. Fuqaha ni adalah ahli fiqh, ulama fiqh. Diorang dah sepakati bahawa benda ini boleh dilaksanakan. Sebab ta'liq ni dia terbagi kepada dua. Ta'liq syarti dengan ta'liq satu lagi saya lupa. Tapi ini adalah ta'liq syarti. Itu ta'liq syarti. Very important lah. Tapi yang important ta'liq syarti. Ta'liq syarti tu maksud dia ada syarat-syaratnya. Jadi maknanya bila dia tinggalkan isteri selama 4 bulan atau lebih sengaja ataupun tidak. Tapi kalau contoh awak pergi US, duduk kat sana, ada kerja, tinggalkan isteri setahun 2 tahun, tu kira macam mana Itu kira cari baru je lah Ustaz. Amboi. Cari channel ni. Kalau gitu macam mana? Kalau orang yang kena kerja lama. Sebab lepas itu dia ada tambahan lagi. Dengan selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepada isteri saya. Kalau selama 2 tahun awak pergi tapi awak masih beri nafkah, maknanya masih continue pasangan suami isteri. Tapi kalau tak bagi nafkah, barulah datang syarat ini. Jadi wakil pun boleh kasih nafkah lah. Memang. Nafkah yang duit je lah. Nafkah batin tak boleh lah. Nafkah zahir. Zahir je lah. Boleh. Kalau wakil kasih nafkah batin, aku tumpuk. Jadi pasal. Kira kan Fatah, kira kalau taklid ni kira dia macam menjaga maslahat dan keperluan seorang wanita. Betul. Pasal kadang-kadang ada hak cakap gaya suami tak bertanggungjawab. Tibai aja kepala dia. Jangan nanya ya. Jadi mungkin itu Ustaz Fatah Betul. Fuqaha menjaga Islam ni suruh menjaga keperluan sebagai seorang wanita you okay? You wanita you know. Ustaz Fatah sambung. Jadi maknanya wanita terjaga dengan ta'liq ni. Jadi lelaki, suami tak boleh main sembarangan. Tak boleh nak bagi Kerana tangan. sudah ada akta wanita dalam Betul. perlembagaan Islam ya. Please take note, okay, wanita-wanita.
wanita ni semua telah disusun tau untuk Dah mereka. dijaga. Dah dijaga. Kita ni siapa nak jaga? Tapi kalau saya tersiksa, macam mana Ustaz? So what is tanggungjawab saya Dia potong. sebagai isteri? Dia potong saya. Dia sambung lagi. Dalam ta'liq tu dia ada sambung lagi. Memberi nafkah, okey, wali ataupun siapa tadi? Saya ataupun wakil saya tidak memberi nafkah kepada isteri saya. Okey, kemudian ditambah. Sedangkan isteri saya taat kepada saya. Jadi itulah tanggungjawab isteri sebagai isteri. Dia tak I tak ada. taat. Tapi mungkin tadi nak tambah lagi tentang ya. tanggungjawab isteri. Yes. Ni kasih sama dia. Kasih. Tak apa, saya sudah siap. Dah siap. Tadi Ya, apa? ya, Sebagai sebagai seorang isteri kenalah bertanggungjawab, taat dan melayani suami dengan cara yang sebaik-baiknya. Melayani zahir dan melayani kebatinan sebagai keperluan seorang suami. Jadi ada kan suami macam big boss, you know. Air kopi aku mana? Kutang baju aku mana, Pak? Adalah kat atas. Butang baju, minta isteri cari. Depan mata. Berdepan mata. So kena jaga-jaga. IT ni boleh kacau sendiri, boleh buat sendiri. Apa yang boleh you buat sendiri, you buat. Pasal Nabi pun, bila ada button baju Nabi yang koyak, yang tercabut, Nabi jahit sendiri. Nabi juga bukan tunjuk masa lah macam saya ni, bukan. Nabi menyising dengan tolong isteri di rumah. Betul. Jadi suami isteri apa yang penting kerja sama. Kerja kan kau. Ada pula isu lain yang ada zahir okey, batin pula problem. Jadi bila ada tentang isu-isu di dalam bilik tidur tu, berbincanglah suami isteri. Apa yang boleh menghappykan anda dan apa yang anda mahukan dari pasangan anda. Jangan malu untuk berbincang kerana ini perkara yang halal. Tapi janganlah bincang dekat dalam mass media, dekat ini betul laki aku begini-begini. Ini semua Sudah tak buka boleh aib haram, tu. buka aib dosa haram ya. Jadi jangan lupa perbincangan. Kerja sama. Ya, saya. Lepas tu patah balik pada taklik tadi. Okey, patah balik. Kepada suami. Saya taat pada suami. Saya taat. Lepas tu dia balik kepada seorang suami pula. Dan lelaki seorang suami itu tidak boleh mencederakan isteri. Jadi dalam rumah tangga tak boleh kasar-kasar. Tak boleh nak pukul pantai. Saya tak sampai hati nak pukul dia. Nanti dia pukul saya. Saya takut nak pukul dia. Saya angkat tangan dan angkat dua tangan. Macam mana? Jadi bahaya tu kalau dah dikatakan dah letak tangan dekat isteri. Nanti kalau isteri komplain dekat mahkamah syariah, benda tu betul berlaku, maka jatuhlah talak sebagai talak satu. Tapi kalau ikut dalam hukum Islam ni, berdosa ke suami yang menganiaya isteri? Berdosa lah. Oh, saya tahu berdosa. Yelah, awak tahu. Awak yang pukul saya. Mana ada? Baru semalam pukul saya. Itu pukul Bila saya. sebut ini kan, teringat saya kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kita sekarang kadang-kadang tengok kat dalam mass media dia pukul bini. Yang ada di negara lain, bunuh isteri, masuk dalam tong. Simen. Berlaku. Simen apa dia pakai? Di simen, tak tahulah. Simen apa ini, daripada mana pun tak tahu. Tapi lihat kisah Nabi Ayub dia ada cerita dia di dalam Quran tu. Yelah, dia macam geram lah. Ada sikit macam perasaan pasal masa dia sakit tu, isteri dia tinggalkan dia. Dan dia dah mau bersumpah dengan nama Allah nak ini belasah bini dia. Bila bini dia kembali semula kepada dia. Tapi Allah ajarkan dia macam mana nak pukul bini dia. Dia ambil macam rumput biasa, setakat pukul kat bunga je. Kau ni lain kali, seolah-olahnya gitu. Kau ni lain Manja kali lah. jangan tinggalkan aku. Begitu saja. Tak ada cedera, tak ada darah, tak ada apa. Kita boleh try sekarang. Ustaz, kita boleh try sekarang. Habis Bukan basuh Ustaz nak ambil tu. Ni, ada rumput saya pukul. tapi Tapi tak penonton, berasa. jangan pukul
pukul terus macam kayu golf, melambung melekat kawan tu. Ini tak boleh. Kata orang pukul manja. Begitu sekali Allah ajar kepada Nabi dia untuk kita amalkanlah dalam kita punya rumah tangga. Jangan pukul, bantai, terajang, maki hamun. Ustaz kata continue. Manja je lah, you manja nak aja. Dia tak sekarang. Depan orang banyak. Lepas kita balik lah nanti lepas kita balik. Kami pun nak Malam bermanja Jumaat juga kan? dengan isteri kami. Alah nak. Sebab Okay, bila okay. berbual pasal ni, ada juga dalam taklid dia kata ataupun menjatuhkan maruah isteri. Jadi kalau lakukan seperti ini maknanya dah menunjukkan show off. Free show. Orang lain tak nak tengok. Ni hak awak dua dah. Betul betul. Hak dalam rumah tangga, hak rumah tangga antara pasangan suami dan isteri. Jangan kasih orang lain tahu. Tak payah tahu. Supaya tahu. Betul. Ustaz Fatah, saya sokong. Kadang-kadang tengok di mass media. Bergaduh dengan suami update. Betul. Yes. Korang dah gila, you know, update ni. Macam kawan kita semalam lah. Ini malah tak boleh update. Berdosa. Kasih orang, you buka you punya aib. You kasih, buka aib dah satu hal. You kasih orang buat fitnah ke atas diri you. You kasih peluang syaitan di dalam dan di luar ni untuk cocok you lagi dengan suami supaya berperang. Jaga-jaga. Ini ain nama dia. Penyakit ain. Di mana bila orang dah tahu you ada masalah, you dah bilang macam tu, mulut-mulut orang yang jahat ni, dia boleh memberi kesan pada suami isteri. Macam orang cakap, dia tu lah, pasal tu nanti kau tengok tak lama lagi bercerai lah laki bini ni. Kau tengoklah laki bini nanti begini. Jadi dia sudah kasih kena ain dalam cakap evil eyes lah. Dia kena ain. Jadi bahaya pada suami dan Isteri. jadi minta tolong jaga maruah ya. Ingat taklid nikah tu yang Ustaz Fatah cakap Important. tadi. Penting. Okey, Fatah sambung. Ada lagi? Dia selalu sambung. Tapi ya, Yalah, kita berbual ni, diorang ada kerja tak sebenarnya. diorang pun ada isteri juga. Diorang pun nak ada layan. isteri. Ini tengah mengajar, dia pergi seru. Dan murid dia mesti cari mana pergi Sekejap je cikgu baru. ustaz, sekejap Ni je. tengah face to face. Tiba-tiba kajilah macam mana. je. Pasangan cari juga mana. Tak hilang-hilang. Tak jadi nikah ni. Sekejap je lah marah. Jadi kita pun tak waste on time. Jadi ustaz dua kasihlah dia nasihat yang kita boleh kongsi dengan kawan kita yang orang Yes. nak kahwin. Baru dia nak cakap. bernikah ni. Nasihat. Jadi nasihat saya kepada pasangan yang nak berumah tangga, kita ingat balik nasyid yang dah dipopularkan oleh Intim, kumpulan Intim. Apa lirik dia? Saya pula lupa. Ustaz ada ingat tak? Lain lagu dia. Ayo mana? Okey, dah datang. Dah. Bunyi dia sebelum diijab kabulkan syariat tetap membataskan satu perkara. Ustaz Maknanya- tempo kena baca. Tempat ni. F2F ni belum habis ni. Kira ikut. Itu lah, saya memang terkenal dengan tempo. Apa tadi saya cakap? Maknanya sebelum berumah tangga, syariat dah membataskan antara lelaki dan perempuan. Dan sekarang lah paling beruntung sebab kita ada 1 meter distancing. Jadi dah jaga halal gap. Tu kena jaga tu. Lepas tu sambung pula, apa sambungan dia? Pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia. Jadi belajar apa dalam situ? Ilmu rumah tangga tu banyak. Ilmu agama dan ilmu duniawi. Kerana kalau awak lihat dalam statistik di mana-mana saja kadang-kadang ada juga orang yang ada belajar agama, ada sembahyang, berlaku keretakan dalam rumah tangga dia. Berlaku. Jadi kita perlu ada dua ilmu lah. Ilmu hal kerumah tanggaan itu important juga. Dan apatah lagi ilmu agama. Dua-dua ilmu ni mesti ada. Pasal kalau kita lihat tadi yang saya sebut tadi, Rasulullah bukan nak ajar pada bini dia solat, puasa dan sebagainya. Dia tunjukkan cara dia rumah tangga. Tolong isteri kalau boleh perkara buat sendiri. Dia punya sandal, dia tercabut, dia boleh jahit, dia buat sendiri. Maksudnya ilmu-ilmu rumah tangga bekalan tu perlu ada lah barulah rumah tangga aman sentosa. Antara pelajaran yang perlu antara pasangan suami isteri,
kenal antara satu sama yang lain. Kekuatan dia, kelemahan dia nak kena pelajari. Dia Sebab memang kalau kuat, tidak, Dia memang kuat. Dia Selalu kira kuat. dia kira Jangan dia sampai. kira. Kita kawan ni. oh, Masya Allah. Campak lah ni. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak kenal pasangan kita. Kalau tak kenal pasangan kita, nanti ibarat ayam dengan itik. Berbual-bual tak faham-faham. Lagi sekali. Lagi lain Yelah, kata orang macam Ustaz Fatah cakap, tak kenal tak cinta ya. Jadi bila kita kenal tu, kita mula faham dan mempelajari seseorang itu. Tak salah untuk kita bercinta kerana cintakan orang tu adalah satu anugerah. Perasaan cinta tu adalah satu anugerah Allah kepada kita lah. Jadi yang penting tu macam Ustaz cakap tadi lah, semua jaga halal gap. Macam-macam lah, belajar ilmu rumah tangga, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta restu daripada ibu bapa dan jumpalah orang-orang alim, mintalah doa daripada mereka. Ini semua sangat mustahak dalam keperluan hidup kita kerana syaitan ni banyak. Syaitan banyak, musuh dalam rumah tangga banyak, dengan perangai kita yang kadang tak betul ni banyak. Jadi perlu kita juga minta doa orang-orang saleh kan, untuk keberkatan. Apa lagi mak bapak kita itu wali paling besar, you know. Kita susah nak cari wali Allah. Wali besar kat rumah kita ada mak bapak kita. So ask dia punya doa lah. Doa diorang makbul. Saya tersentuh Ustaz cakap gini ya. Kita sibuk cari wali Allah tapi wali kat rumah tu kita lupa. Aku pun sama juga, sibuk cari wali Saya Allah. tersentuh ni. Saya tersentuh ni. Ibu sendiri kita lupa, padahal doa dia Doa ibu makbul. makbul Ustaz Fatah. Betul. Bukan kisah telur tembakul zaman dulu Saya nak lah. nangis, saya nak nangis je. Janganlah. Tunggulah dah balik baru nangis. Ayo. Sama orang pula. Tak patah pun, tak patah. Kita nak tutup ni. Satu Kita nak lagi. hantar balik. Okey, satu lagi, matlamat dalam perkahwinan. Itu kena tahu. Bukan setakat nak halalkan, tetapi juga nak hidup harmoni antara pasangan suami isteri. Jangan fikir pasal nak halal-halal ni semua. Halal tu semua sampingan sahaja. Dia lebih daripada tu. Dan ini adalah kontrak bermula bila awak lafaz apa tadi? Aku terima nikahnya sampailah bila-bila. Kontrak no end. Jadi itu sebab nak kena faham antara Open pasangan contract. suami isteri. Dia open kontrak. Dia dua aspat dia kata. Oh tak. Dah lah, kita berbual ni. Diorang dua ada kerja. Oh, okey. Kita hantar Kita balik. Wait. Balik. Kita balik. Dia dah balik. dia lain gila ya. Macam you belajar banyak tak tadi? Banyak tadi yang Ustaz cakap tu. Satu yang kahwin ni rukun nikah dia ada 5. Habis maksud balik nikah tu, kalau masuk sebagai taklid tu. Dia dah balik dah, dia dah balik. Taklid. Taklid. Tapi yang paling best tadi dia bilang you tanggungjawab isteri. Jadi you tahu. Kenapa lagi tunggu kopi aku mana pak kopi aku? Apa nak kopi? Dengar. Nanti man nanti. Kau buatkan. Terima kasih pak. Lagi. Okay.